Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini merupakan pertemuan kita yang ketujuh, buat siri yang ketujuh. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan keberkatan, kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini, yang mana insya-Allah kita akan membicarakan tentang doa-doa yang terbaik, doa-doa al-ma'thur yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu daripada fungsi Al-Quran adalah kita gunakan ia sebagai petunjuk, sebagai panduan dalam hidup kita. Jadi kita pada pagi ini insya-Allah akan menyambung doa yang berikutnya, iaitu doa yang ke-8. Di dalam nota berada pada muka surat yang ke-17. Untuk dapatkan nota, saya telah letakkan link di Google Drive. Tuan-tuan boleh dapatkan nota. Ya, kalau di FB Academy, saya telah letakkan link tersebut. Begitu juga di bahagian chat Zoom. Jadi tuan-tuan dan puan pastikan tuan-tuan dan puan mempunyai nota untuk memudahkan rujukan, memudahkan untuk mengikuti pengisian kita pada setiap hari Isnin seperti pagi ini, insya-Allah. Baik, kita terus ke doa yang ke-8. Dalam nota diletakkan tajuknya adalah dilapangkan hati dan dimudahkan urusan. So ada dua, untuk dilapangkan hati, dimudahkan urusan. Okey, dalam doa yang ke-8 ni terdapat dua doa. Yang pertama adalah doa Nabi Allah Yunus alaihi wassalatu wassalam, dan satu lagi adalah doa pada muka surat yang berikutnya yang ke-18, adanya doa daripada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kalau dalam tajuk ni mungkin kena letakkan dulu dimudahkan urusan. Sebab kalau kisah Nabi Allah Yunus kisahnya sangat masyhur, dikaitkan dengan doa yang beliau pinta kepada Allah ketika mana beliau berada dalam keadaan yang sangat sulit. Jadi doa Nabi Allah Yunus ini dikaitkan doa ketika mana berada dalam keadaan yang sangat sulit. Macam sekarang, kita memang berada dalam keadaan yang sangat sulit. Ya, dengan pandemik dan sebagainya, maka sangat tepat dan sangat-sangat bersesuaian jika doa ini dibaca oleh setiap umat, dibaca oleh setiap rakyat. Moga-moga Allah mengangkat kesulitan yang kita sedang alami sekarang. Jadi contoh yang terbaik adalah Nabi Allah Yunus alaihi wassalatu wassalam. Doanya saya yakin semua sudah pun menghafalnya, bahkan dah ada pun yang mengamalkannya. Jadi doa ini ia berada pada suratul Al-Anbiya, surah nombor 21, ayat nombor 87. Ayat nombor 87. Kalau sesiapa yang ada Quran, dia semua ada Quran. Maksudnya siapa yang ada mushaf, yang dia berada di depannya mushaf, ataupun tuan-tuan ada Quran terjemahan, boleh temui doa ini berada pada muka surat 329. 329 berada pada baris yang ke-9 dan pada baris yang ke-10. Muka surat 329. Baik.
doa Nabi Allah Yunus ni, doa Nabi Allah Yunus alaihi wassalatu wassalam ni, dia ayat nombor 87. Okey, untuk dapatkan lagi maklumat tambahan, maksudnya untuk lebih penghayatan kan, untuk kita cari jawapan kenapa kisah Nabi Allah Yunus ni doa dia itu berada pada ayat nombor 87. Jadi kalau tuan-tuan nak tambahkan lagi beberapa maklumat, dalam surah Al-Anbiya ni, saya nak kena kontrol suara. Okey, dalam surah Al-Anbiya ni, ayat nombor 87 ni, sebelum kita jumpa kisah Nabi Allah Yunus, kita akan jumpa dulu kisah seorang Nabi yang kita akan baca doanya, insya-Allah. Doa dia, Nabi tersebut yang saya maksudkan, dia adalah pada doa yang ke-12 nanti. InsyaAllah, doa ke-12 yang kita akan belajar nanti, doa minta kesembuhan. Okey. Doa Nabi Allah Yunus ni, ia berada dalam kumpulan ayat selepas kisah Nabi Allah Ayub. Sebab dia ayat nombor 87. Kalau tuan-tuan baca sebelum ayat nombor 87, maknanya ayat nombor 86, 85 dan 84, tuan-tuan dan puan-puan akan menemui kisah Nabi Allah Ayub alaihi wassalatu wassalam. Maknanya ada sebab tu. Kenapa kisah Nabi Yunus ni, doa dia ni, kisah dia ini diletakkan dalam kumpulan ayat kisah Nabi Allah Ayub. Jadi sangat bertepatan. Nabi Allah Ayub, insya-Allah nanti kita belajar doanya pada doa bilangan yang ke-12. Lepas kisah Nabi Allah Ayub, baru datang kisah Nabi Allah Yunus. Kisah Nabi Allah Yunus ni pada ayat nombor 87 dengan 88. Ini bermakna untuk faham doa 87 ni, kita kena ambil juga ayat nombor 88. Okay, catat, tulis dekat nota tu. Rujuk ayat juga nombor 88. Kerana ada maklumat tambahan yang kita boleh dapat selepas kita belajar ayat nombor 87. Okey, nanti rujuk ayat nombor 88 untuk kita mengetahui adakah doa yang Nabi Allah Yunus baca ayat nombor 87 ini telah mustajab, sesuai tak untuk kita mengamalkannya. Nanti kita akan cari maklumat itu pada ayat nombor 88. Dalam nota saya tak bawa lah ayat nombor 88 itu kerana kita nak fokus kepada doa dia saja. Tetapi setiap kali kita belajar kelas-kelas doa, saya telah nyatakan bahawasanya akan ada maklumat tambahan, perlu dibuat catatan. Kalau ada Quran terjemahan, siap-siap buka dah Quran terjemahan. Kemudian yang menariknya, selepas kisah Nabi Allah Yunus ni, masih ingat lagi, kita pernah sebut sebelum ni, pada ayat nombor 89, ayat nombor 90. Masih ingat kisah siapa tu? Kalau kita baca lepas ayat nombor 88 surah kisah Nabi Yunus, Allah letakkan pula kisah Nabi Allah Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Ada dua ayat. 89 dengan ayat nombor 90. Cantik. Sangat bijak Allah Ta'ala ini yang maha hikmah meletakkan 3 contoh Nabi yang menunjukkan doa mereka ni dikabulkan oleh Allah, yang mana doa-doa mereka ini doa yang kalau kisah Nabi Allah Ayub kita sedia maklum, kisah Nabi Zakaria pun kita sudah belajar pada bilangan doa yang ke-6 dulu, dan Allah letakkan kisah Nabi Allah Yunus. Ini adalah maklumat tambahan untuk kita mengetahui munasabah kenapa kisah Nabi Allah Yunus ini dia berada dalam suratul Al-Anbiya ayat nombor 87. Untuk menambahkan penghayatan ketika membaca doa ini, saya syorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya imbau kembali, ingat kembali kisah macam mana Nabi Allah Yunus ini
berlaku dalam peristiwa dalam hidup dia sehingga dia baca doa ini. Maksudnya kena cari sebab musabab. Bagaimana doa ini telah dirakamkan oleh Allah yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus alaihi wassalatu wassalam. Jadi kena tahu kisah pada kisah Nabi Allah Yunus alaihi wassalatu wassalam. Seringkali kita dengar kisah tersebut. Baik. Kita terus pada ayat nombor 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Ayat nombor 87 ni, di bahagian depan ni dia ada beberapa dia ada ayat lain. Maksudnya ayat nombor 87 dia bukan mulanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia bukan ada potongan ayat tu, dia ada dekat depan dia lagi. Jadi sebab tu saya kata kena selalu ada Quran, terjemahan Quran. Maksudnya kalau doa tidak cukup dengan hanya pegang nota doa ni. Kena ada Quran, Quran terjemahan untuk ataupun Quran mushaf lah kalau ada. Tengok. Saya dah bagi dah muka surat tu 329. Jadi kalau kita lihat sebelum ada doa ni, sebelum munculnya doa la ilaha illallah, Allah ada cerita dulu. Ketika Nabi Allah Yunus dia membaca doa ni, ketika tu apa kondisi dia? Apa situasi dia? Sebab tu kalau faham situasi dia, nanti kita akan ingat doa ni. Kita akan ingat doa ni, kita baca dalam keadaan, kita akan teringat kisah Nabi Allah Yunus tu. Barulah doa kita khusyuk. Barulah kita dapat menghadirkan hati, menghayati bagaimana kisah Nabi Allah Yunus. Jadi kalau kita baca pada ayat awal dia, kita akan jumpa pada perkataan Allah Taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan bahawasanya Nabi Allah Yunus dia berkata. Kita baca dekat ayat depan tu dia berbunyi dia ada panjang lah. Tapi kita ambil yang sebelum dia tu, yang dia ada fanada fi dhulumati. Kita ambil kat situ je. Kalau ikut dekat ayat depan lagi, dia ada perkataan wazannuni. Okey, saya kena tunjuklah nota dalam bentuk poin-poin sekejap. Saya tunjukkan nota yang kisah Nabi Yunus supaya lebih nampak. Okey, kita nampak tak doa? Saya tunjuk depan ni. Sekejap ya. Okey, kejap. Okey, kalau kita tengok di depan skrin tuan-puan, inilah ayat nombor 87 tu. Okey, kita akan jumpa dulu di hadapannya wazannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi. Ini ayat depan dia. Sampailah fanada fi dhulumat. Baru muncul doa alla ilaha illa anta sampai hujung ayat. Tapi dekat dalam nota doa itu, saya hanya ambil pada lafaz doa itu, iaitu pada la ilaha illa anta. Tapi untuk memahami bagaimanakah doa ini boleh dibaca, maknanya dibaca oleh Nabi Allah Yunus, kita kena tahu cerita dia sebelum itu. Di antaranya, kita ambil pada depan ni. Fanada fi dhulumati. Okey, kalau kita tengok pada terjemahan, maka dia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan dia berkata. Lepas tu baru doa yang la ilaha illa anta. Tapi sebelum itu, Allah Ta'ala mengatakan kepada kita cerita Nabi Allah Yunus, dia berada dalam kegelapan. Sebab perkataan zulumati, ia merujukkan kegelapan. Isunya adalah, apakah yang dimaksudkan dia berada dalam zulumat? Apa maksud dia berada dalam gelap gelita? Kegelapan. Okey. Tuan-tuan tulis di dalam nota itu, walaupun ada yang mungkin tuan-tuan dah biasa dengar kisah ini, okey, kegelapan di situ, okey, apa maksud
dia berada dalam keadaan kegelapan. Allah menggunakan kegelapan tu dalam bilangan banyak. Bukan satu gelap, tapi gelap-gelap. Dalam gelap-gelap itulah dia baca doa ni. Bukanlah bermaksud kita baca doa ni kena duduk dalam keadaan gelap. Tak. Tetapi kegelapan di situ, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud mentafsirkan kegelapan tu ada 3. Okay, tengok sini. Okey. Kegelapan ni dia ada 3 sebenarnya. Kegelapan apa? Okey. Yang pertama, Nabi Allah Yunus dia berada dalam kegelapan perut ikan tu. Al-Hut. Dia berada dalam perut ikan yang sangat besar. Itu kegelapan pertama. Kegelapan yang kedua, memang dia berada di dalam lautan. Ikan tu dia berada di dalam lautan. Laut tu sudah pun gelap. Ditambah pula dengan kegelapan malam. So macam mana tu? Kan? Berada di tengah-tengah lautan. Tak tahu lautan, maknanya tak tahu di mana ikan tu bawa dia. Lepas tu berada dalam gelap perut ikan. Lepas tu dia berada dalam kegelapan malam. Macam mana dalam keadaan dia macam tu? Okey, jadi kalau kita ambil kisah Nabi Allah Yunus ini, kita letakkan dengan diri kita, kita bandingkan diri kita, kan? Apakah yang manusia hadapi dalam kegelapan hidup dia? Mungkin orang kata kegelapan hidup dia dihadapi sekarang ni apa kan? Mungkin dari sudut terputus bekalan, betul-betul tak? Mungkin dari sudut rezeki dia, mungkin dari sudut kegelapan, mungkin kehilangan, ditimpa musibah. Jadi kita ambil kisah Nabi Yunus ni, kita letakkan dengan diri kita. Kalau kita sendiri pernah tak berada pada situasi yang sangat sulit seperti mana kisah Nabi Allah Yunus alaihi wassalatu wassalam. Kita masih ada orang lagi di sekeliling kita. Kita masih lagi ada adik-beradik, kita masih ada lagi kawan-kawan, kita masih lagi ada jiran-jiran, kita masih ada NGO lagi yang boleh tolong kita. Kita masih lagi ada orang. Kita masih ada nak telefon kalau kita ada masalah. Mungkin kita boleh pasang bendera putih ke. Betul tak? Mungkin. Tetapi macam mana situasi Nabi Allah Yunus? Sebab tu kita kena ulas dulu. Fanada fi dhulumat. Dia berada dalam kegelapan. Lalu dia pun berdoa lah. Okey, jadi kita terus pergi kepada ulasan doa tersebut. Okey. Dia pun doa. La ilaha illa anta. Okey, tolong sama tuan-tuan buat dia punya potongan ayat. La ilaha illa anta, ini adalah satu isu, satu perkara. Dia doa ayat 87 ni dia ada 3 perkara. Dia ada tiga besar dalam doa ni. Nampak macam doa je, dia macam satu rangkap je. Tapi dalam ni dia ada 3 perkara. La ilaha illa anta, letakkan. Sama ada di atas dia atau di bawah, adalah kalimah tauhid. Tulis kalimah tauhid. Kalimah tauhid. La ilaha illa anta, ia adalah kalimah tauhid. Kat situ, kalimah tauhid. Lepas tu pada perkataan subhanaka. Subhanaka ni, ini adalah tasbih. Subhanaka, ini adalah tasbih. Tulis kat situ tasbih. Inni kuntu minadh zalimin. Inni kuntu minadh zalimin. Ini adalah istighfar. Istighfar. Ada 3. Mula-mula, la ilaha illa anta kalimah tauhid. Subhanaka kalimah tasbih. Inni kuntu minadh zalimin adalah istighfar. Jadi kalau kita lihat pada terjemahan dia, kan, Nabi Allah Yunus kata la ilaha illa anta, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah daripada orang yang menganiaya diri sendiri. Jadi kalau kita baca pada terjemahan dia, kita jumpa doa dia ni agak pelik.
agak berbeza dengan doa-doa sebelum ni. Sebab apa? Sebab kalau kita baca doa-doa sebelum ni, kita nampak jelas ada doa yang memang nampak dia minta sesuatu. Kan? Kita dah belajar dulu mula-mula dekat siri yang pertama dulu. Masih ingat kan? Waktu kita belajar pada bab yang kedua dulu, waktu kita belajar doa ni dia ada dua bentuk. Ada dua sirah, dia ada dua bentuk. Ada bentuk doa yang memang kita nampak jelas minta hajat, ada masalah dia, ada hajat dia. Kalau macam kita belajar doa yang sebelum ni, iaitu hajatnya minta Allah Ta'ala terima amal ibadat. Kan? Kalau sebelum ni doa hajatnya nak minta dikurniakan anak yang soleh. Tapi dekat doa Nabi Allah Yunus ni, kita tak jumpa bunyi doa dia yang menunjukkan dia meminta pertolongan keluar pada kegelapan tu kan. So adakah dia doa? Adakah dia doa? Di sini kita dapat belajar doa tidak semestinya ia mesti berbentuk ada hajat dalam doa tu, nak minta kebaikan ke jauh keburukan, tidak. Kadang-kadang doa ia berada pada rangkap ucapan pujian pada Allah. Kalau tuan-tuan ada nota, nanti rujuk semula pembahagian doa pada bab yang kedua. Pada bab yang kedua. Dalam doa Nabi Allah Yunus ni kan, dia sebenarnya dia memulakan dengan dia mentauhidkan Allah dulu. Nabi Allah Yunus dia gunakan kaedah macam mana nak keluar dari masalah hidup dia. Dia mengakui, dia memberitahu bahawasanya Allah Ta'ala ini tidak ada Tuhan lain melainkan Allah Ta'ala saja. Itu tauhid. Sangat besar tauhid ni. Dia memuji Allah dengan memperakui bahawa Allah Ta'ala ini dia maha tunggal. Allah Ta'ala ni lah yang maha satu-satunya. La ilaha illa anta. Dia mulakan dengan itu. Lepas tu langkah yang kedua, Nabi Allah Yunus dia memuji Allah dalam bentuk tasbih. Dalam bentuk tasbih. Subhanaka. Subhanaka tu sebenarnya adalah kalimat tasbih. Kalimat tasbih ni apa? Tasbih ni adalah tanzih. Tanzih tu apa? Tanzih ini maksudnya membersihkan Allah daripada segala sifat aib, sifat kurang, sifat lemah dan sifat yang tak layak bagi Allah. Allah Ta'ala sangat suka. Siapa yang dah ikuti belajar tentang tasbih, Allah Ta'ala sangat suka kalau hamba dia memuji-muji dia dengan bentuk mengatakan Tuhan ini tidak ada sebarang kelemahan, tidak ada sebarang kekurangan. Itulah kalimat tasbih. Jadi, Nabi Allah Yunus seorang yang bijak. Maka dia nak lepas masalah dia tadi tu, dia menggunakan dulu, dia bertawassul. Dia menyuruh kepada Allah dengan membuat perakuan dari sudut ketauhidan. Sebab itu tuan-tuan dan puan ya, kalau kita belajar dalam sejarah, kita belajar kisah-kisah dalam Quran, umat-umat yang dibinasakan, mereka buat masalah apa? Yang paling besar sekali. Macam kaum Ad, macam kaum Thamud, kan? Kaum Nabi Allah Syu'ib, hatta Fir'aun sekalipun. Betul tak? Apa dosa mereka yang berat yang menyebabkan mereka Allah azab mereka? Besarnya adalah pasal ketauhidan. Betul? Mereka menyengutukan Allah. Mereka mensyirikkan Allah. Sebenarnya, mentauhidkan Allah ni, kita menunggalkan Allah. Kita tak buat benda kurafat. Kita tak buat benda-benda yang boleh menjatuhkan kesyirikan kepada Allah. Tak buat benda-benda tahyul. Kan? Percaya kepada kekuasaan jin, hantu dan sebagainya tu. Sebenarnya itulah merupakan jalan yang paling terbaik sekali untuk keluar daripada kesulitan.
Jadi kita duk bimbang juga ni, kan? Masalah kita ni keadaan kita ni tak selesai-selesai. Mungkin orang duk bincang dari sudut kesihatan biasa, melihat dari sudut SOP saja. Tapi sebenarnya kalau kita kaji, kalau kita nak Allah keluarkan kita daripada masalah, sebenarnya isu ketauhidan. Banyak tak lagi benda-benda khurafat yang masih ada? Banyak tak benda-benda tahyul? Benda-benda yang benda-benda boleh mensyirikkan Allah? Banyak. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Tak ramai orang bincang. Tak ada pun disebut. Kalau kita nak keluar pada masalah, mentauhidkan Allah. Yang kita tahu doa. Betul lah doa tu. Tetapi dekat dalam doa tu, perkara apa yang paling utama sebenarnya adalah tauhid. Allah Ta'ala jalan yang paling kuat sekali, yang paling besar sekali. Nak keluar daripada kesulitan, nak minta Allah Ta'ala tolong adalah mentauhidkan Allah. Jadi kalimah la ilaha illa anta ni sebenarnya adalah kalimah mentauhidkan Allah. Kemudian bukan sekadar mentauhidkan Allah, memuji-muji Allah dari sudut Allah Ta'ala ni dia maha kuasa, tidak ada kekurangan, itu pada kalimah tasbih. Kemudian barulah Nabi Allah Yunus alaihi wassalatu wassalam dia memperakui kesalahan yang telah dia lakukan. Maknanya dia memohon keampunan daripada Allah. Maknanya dalam erti kata lain, doa ni juga boleh dijadikan doa sebagai memohon keampunan. Boleh juga pada la ilaha inni kuntu minadh zalimin. Perkataan ini sesungguhnya aku kuntu telah termasuk orang yang minadh zalimin, orang-orang yang melakukan kezaliman. Okey, kezaliman di sini kita belajar dah sebelum ini, kalau sebut zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita ada kekurangan dari sudut peribadatan kita. Itu dipanggil orang yang zalim. Zalim ni, ia terbahagi kepada dua pembahagian yang utamalah. Yang pertama, zalim seorang hamba itu kepada Allah. Yang kedua adalah zalim seorang hamba itu kepada manusia yang lain. Itu dua pembahagian yang utama. Kalau nak tambah satu lagi pembahagian boleh juga. Diri kita sendiri sebenarnya boleh menzalimi diri kita. Kita menzalimi diri kita. Menzalimi kita dengan manusia lain, menzalimi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dipanggil zalim. Jadi, kalau kita amati doa ni, di mana doa yang dia minta keluar dari masalah? Sebab tu kita sebut tadi. Doa tidak semestinya mesti ada ungkapan, mesti ada lafaz yang minta sesuatu. Kan? Tetapi doa itu juga ia boleh datang dalam sirah, dalam bentuk puji-pujian. Dalam kisah Nabi Allah Yunus ni, dia sebenarnya doa dia dalam bentuk doa dia mengkhabarkan. Dia mengkhabarkan, dia membuat perakuan kepada Allah yang dia ni telah melakukan kesalahan. Dia sebenarnya, kalau kita buat perakuan kepada Allah yang kita ni banyak kurang, kita banyak lemah, kita banyak silap. Isunya sekarang, kita ada di kalangan kita yang tak mengaku kita ni kurang dengan Tuhan. Kita tak rendahkan diri kita dengan Allah. Itu yang kita nampak macam, itu masalah orang lain lah. Bukan masalah kita, orang tu yang buat. Kan? Kita tak nampakkan diri kita. Sepatutnya semua orang kan kena membuat perakuan, membuat satu kita kena mengaku atas kekurangan diri kita kepada Allah, kelemahan diri kita kepada Allah, kekurangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah jalan untuk kita dikeluarkan oleh Allah daripada masalah. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita telah letakkan diri kita ni sebagai hamba. Kita ni kurang. Allah tak ada kurang. Sebab tu kita tasbih. Subhanaka.
Disebabkan Allah ni dia tidak ada kekurangan, dialah yang maha sempurna, maka dia layak untuk diibadahi itu pada kalimah la ilaha illa anta. Jadi doa Nabi Allah Yunus ni dia doa dia dalam bentuk dia membuat pengakuan atas apa yang berlaku, kesulitan yang hadapi, dia berada dalam kegelapan tu sebenarnya adalah silap dia. Jadi Allah Ta'ala sangat suka kalau kita letakkan diri kita ni kekurangan, kelemahan, Allah Ta'ala sangat suka. Allah Ta'ala tidak suka orang yang sombong. Allah tidak suka kepada orang yang takabur. Kita pernah sebut sebelum ni, masih ingat pada awal-awal dulu, siapa yang tak berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam jahannam dakhirin. Masih ingat? Pada bab 3 dulu. Kita ada belajar pada surah Ghafir ayat 60. Allah Ta'ala sangat tidak suka orang-orang yang tidak meminta kepada dia. Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah. Tapi kalau kita selalu letakkan diri kita, banyak lemah kita, banyak kekurangan kita, ya Allah, kan? Allah itu sebenarnya ucapan kita itu sebenarnya kita sudah ada mempunyai permintaan. Kita sudah mengandungi hajat yang kita nak minta pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita dah faham doa ini, cuma sebelum kita lanjutkan lagi, tuan-tuan dan puan kena ambil maklum, Nabi Allah Yunus memang dia mengaku dia ada buat kesalahan. Okey, kesalahan kita kepada Allah itu dipanggil kita telah menzalimi diri kita dengan Allah juga kepada diri sendiri, az-zalimin. Jadi untuk mengelakkan salah faham kita, kesalahan para nabi dengan kesalahan manusia biasa dia tak sama. Saya telah ulas pada siri ke berapa? Pada siri yang ke-6 dulu. Macam mana kesalahan macam mana kesalahan para nabi ni. Jadi kalau tuan-tuan, supaya kita tak tersalah sangka, oh Nabi Yunus pun dia buat dosa juga. Sebab tu dia mengaku salah. Kan? Sebab kita belajar para nabi ni dia maksum. Tapi kenapa dia mengatakan diri dia ni termasuk di kalangan orang-orang yang zalim? Sebab zalim merujuk kepada meletakkan buat sesuatu bukan pada tempatnya. Maksudnya ada buat kekurangan. Maksudnya yang tepatnya begini, tapi kita buat tu ada kurang dia. Tak tepat ataupun langsung tak tepat. Maka itulah kurang. Nabi Allah Yunus ni dia punya kesilapan dia, sebab kalau kita nak kata dosa tak sesuai nak dikatakan kepada para nabi, maka kita kata ijtihad dia. Maksudnya keputusan yang dia ambil tu untuk dia keluar daripada kampung dia tu sebenarnya adalah keputusan yang kita panggil apa? Keputusan yang bukan purity. Maksudnya kurang tepat. Yang tepatnya, maksudnya yang paling aula sekali, dia kena duduk kat kampung dia tu juga. Tetapi Nabi Allah Yunus ni, dia berfikir, kalau umat dia dah memang tak nak terima dakwah dah, maka dia mengambil keputusan nak pergilah dakwah tempat lain pula ke? Keluarlah, dah orang tak nak beriman dah. Maka dia keluar pada kampung dia. Itu yang Allah Ta'ala uji dia dengan dia terjun. Dia kena terjun ke laut, lepas tu ikan ambil tu kan. Daripada kisah itu, Allah Ta'ala menegur dia. Allah Ta'ala memberikan dia cobaan. Cobaan dia. Kenapa? Di situ menunjukkan Nabi Allah Yunus dia tahu. Keputusan dia keluar, meninggalkan kaum dia tu, sebenarnya keputusan yang kurang tepat. Yang paling tepat sekali adalah dia kena stay dekat situ. Dia kena berada di situ. Tapi kalau kita belajar dalam sejarah pun, kan, memang tak salah sebenarnya. Cuma keputusan dia tu kurang tepat. Itu dipanggil bahasa yang paling sesuai nak dinisbahkan kepada kesalahan Nabi Allah Yunus alaihimus salatu
wassalam. Dia panggil apa? Yang paling aula dia stay kat kampung dia tu. Dan kalau kita belajar dalam sejarah, dan memang Nabi Allah Yunus ni, kaum dia itulah satu-satunya kaum yang Allah Ta'ala tidak turunkan azab, walaupun azab tu dah, azab tu macam dah nak nampak dah. Kan? Dan akhirnya Allah kembalikan Nabi Yunus kepada kaum dia dengan berlaku pertambahan kaum-kaumnya yang telah beriman. Baik. Begitu, sebelum itu juga, tuan-tuan dan perempuan kena ingat ya, Nabi Allah Yunus ni, kenapa dalam lafaz ni dia bertasbih? Subhanaka. Kenapa? Kita kena tahu begini. Besarnya peranan tasbih ni, Nabi Allah Yunus ni sebenarnya bukan dalam perut ikan ni jadi bertasbih sebenarnya. Sebenarnya Nabi Allah Yunus ni sebelum dia berada dalam situasi yang susah ni, dia memang dah bertasbih dah. Dia memang orang yang kuat bertasbih. Dia begini. Dia kadang-kadang kita kena ambil juga perhatian bahawasanya kalau kita nak keluar pada satu masalah, waktu nak berdoa ni, memang kita digalakkan berdoa dalam keadaan kita sulit. Tetapi doa yang paling kuat lagi, waktu kita tak sulit pun, kita dah kena berdoa. Kita dah kena bertasbih. Itu lagi senang untuk doa mustajab. Dia berbeza. Orang yang waktu dia sihat, dia pun doa pada Allah. Tiba-tiba ketika dia sakit, dia doa, lagi senang doa dia nak mustajab. Jadi kita kena baiki. Jadi Nabi Allah Yunus ni sebenarnya dia memang orang yang banyak bertasbih. Nak tahu dalil dia? Kita kena rujuk dalam surah As-Saffat. Okey, tuan tulis. Saya tunjukkan yang Nabi Allah Yunus sebenarnya dia memang orang yang banyak berdoa. Dia memang orang yang banyak bertasbih sebenarnya. Okey, kalau kita tengok dalam surah Saffat, saya tunjukkan dalam surah Saffat. Sekejap ya. Kita tulis surah Saffat, surah nombor 37. Okey, kita tengok. Okey, saya paparkan di depan kita tuan-puan. Okey, ni surah Saffat, tulis surah Saffat, surah nombor 37, ayat dia 143. Ayat nombor 143, kita akan jumpa Nabi Allah Yunus ni sebenarnya. Kenapa doa dia juga Allah mustajab? Kerana Allah bagi tahu dekat ayat 143 surah Saffat, tulis kat situ. Surah Saffat ayat nombor 143, sebenarnya Nabi Allah Yunus ni Allah kata apa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Ayat 143 ni Allah bagi tahu pada kita, maka kalaulah sekiranya dia bukanlah daripada orang yang sentiasa bertasbih. Maknanya Allah bagi tahu, sebenarnya Nabi Allah Yunus ni, dia memang orang yang selalu bertasbih. Di sini kita belajar betapa besarnya kalimat tasbih itu juga. Tasbih. Jadi kalau kita dalam kesulitan, kita bertasbih kepada Allah, senang doa kita tu mustajab. Sebab Nabi Allah Yunus ni, dia sebelum tu memang dia orang yang banyak bertasbih. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu, kalau dia bukan orang yang banyak bertasbih, Tuhan kata apa? La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ayat 144 surah As-Saffat, nescaya dia akan tinggal dalam perut ikan itu sehinggalah hari kiamat. Kita bayangkan besarnya kalimat tasbih ni boleh mengeluarkan seseorang daripada kesulitan. Ya, tengok ayat ni kalau kita amati, kalau bukan kerana Nabi Allah Yunus orang yang banyak bertasbih, selalu bertasbih, tentu dia tak keluar dari perut ikan tu sampailah hari berbangkit, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita tengok, kita terus kepada doa tadi. Okey, kita dah faham doa tadi, 3 maklumat tu. Okey, lepas tu apa yang berlaku? Tapi sebelum tu kita tengok dulu apa sabda Nabi SAW. Muka surat nombor 18. Muka surat nombor 18. Okey, sabda Nabi SAW dalam hadis ni hadis sahih. Okey, hadis ni adalah hadis sahih. Salah satu perawi dia adalah Al-Imamu At-Tirmizi. Hadis ni juga ada dalam riwayat Al-Hakim. Okey, hadis ni sabda Nabi SAW, fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu
Maksudnya Nabi SAW, dia pernah cerita doa Nabi Allah Yunus ni kepada para sahabat. Lepas tu Nabi kata, tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa kepada Rabbnya fi syai'in qattun, dengan doa tersebut, illa istajaba lahu, melainkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maknanya mustajab doa tu. Dia kata tak ada seorang pun Muslim yang berdoa kepada Rabbnya dengan doa tersebut, melainkan pasti Allah kabulkan. Maknanya doa ni di antara doa yang sangat mustajab. Tapi ada syarat-syaratnya lah. Dia kena fahamlah la ilaha illa anta tu apa, subhanaka tu tadi apa. Ya, moga-moga kita kempen pada semua umat Islam supaya memperbanyakkan kalimah tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Okey. Doa ni memang mustajab. Dalam Quran, okey, saya minta tuan-tuan tengok pada ayat yang berikutnya. Sebab tu saya kata kena tengok ayat nombor 88. Okey, kalau kita tengok ayat nombor 88, saya paparkan doa tu. Okey, kalau ada Quran, tengok Quran. Okey, ini maklumat dia, tengok Okey, ayat nombor 88. Selepas Nabi Allah Yunus dia berdoa tau. Doa dia bukan Allah Ta'ala tunggu 2 hari, 3 hari, 4 hari baru Allah terkabulkan. Tak. Doa dia tu Allah kabulkan serta-merta. Macam mana kita tahu dia serta-merta? Sebab ada huruf fa dekat sini. Dekat nombor 88. Okay, dalam doa tu tak ada ya ayat 88 ni. Tuan-tuan kena catat. Kalau kita baca dekat doa ni, ayat nombor 88 tu, selepas doa 87 tu, Allah mengatakan, fastajabana lahu. Huruf fa ni, maka ni, maksudnya dia menunjukkan immediately. Dia menunjukkan memang Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Fastajabana lahu, maka kami kabulkan doanya. Lepas Allah kabulkan doa dia, wa najjaynahu minal gham, dan kami menyelamatkan dia daripada gham. Gham ni maknanya kesusahan dia. Allah selamatkan dia. Lepas tu Allah mengatakan, wa kadzalika nunjil mu'minin, macam tu juga kami akan menyelamatkan orang beriman. Ni poin ni sangat penting. Allah kata, macam tu jugalah kami akan selamatkan orang yang beriman. Jadi kalau kita baca ayat ni, Allah bagi tahu kat kita, engkau pun boleh dapat doa. Engkau pun Allah Ta'ala akan selamatkan daripada kesusahan. Tuan-tuan pun Allah Ta'ala kata, wa kadzalika nunjil mu'minin. Siapa-siapa pun. Dekat ayat ni. Kami juga akan menyelamatkan orang beriman. Maksudnya Allah beritahu kepada kita, macam mana Nabi Yunus ni Allah boleh selamatkan dia daripada kegelapan-kegelapan. Maka Allah Ta'ala kata, macam itulah juga kita. Betapa besarnya manfaatnya doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Okay. Kita dah ulas tadi, insya-Allah kita moga-moga faham. Maka kita teruskan dengan doa yang berikutnya. Baik. Kita pergi kepada doa yang berikutnya. Doa yang berikutnya maksudnya kalau tadi doa keluar daripada kesulitan, ya, kalau kita adalah kesulitan pada Allah, bukan sekadar kita menggantung bendera putih, tetapi banyakkan doa tadi, minta pada Allah. Minta, yakin pada Allah. Tahu cerita Nabi Yunus, baca doa tadi, minta Allah bantu. Allah je lah yang boleh bantu kita sebenarnya. Okey, kita tengok doa Nabi Allah Musa pula. Doa Nabi Allah Musa alaihi salam ni, kita boleh temui pada surah Taha, surah nombor 20, ayat nombor 25 sampai 28. Okey, tapi yang saya nak ambil, kita ambil 2 ayat saja, iaitu ayat nombor 25 dengan ayat nombor 26. Doa Nabi Allah Musa alaihi salam, doa untuk Allah permudahkan urusan dan doa untuk dilapangkan dada. Kalau boleh tambahlah sikit kat sini. Dekat bilangan nombor 8 ni tulis. Dari saya tulis lah, dilapangkan dada, dilapangkan hati lah. Dimudahkan urusan. Okey, dilapangkan hati. Sebab
Kenapa kita minta lapang hati dulu? Kita akan ulas insya-Allah sebentar lagi. Okey, dah catat surah Taha ayat nombor 25 dan ayat nombor 28. Tapi kita nak fokus ayat 25 dan ayat nombor 26. Tapi sebelum nak faham ayat nombor 25, saya minta tuan-tuan dan puan kenalah tengok ayat nombor 24. Okey, kena baca dulu. Sebab tu sebarang penghayatan doa kena tahu cerita dia. Kena tahu macam mana doa ini dilafazkan supaya kita dapat merasai. Kalau kita berdoa kepada Allah tu kita dapat bayangkan, kita dapat rasa macam mana kesulitan para nabi ni. Jadi supaya doa kita tu kita ada penghayatan dia, menghadirkan hati pada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum nak tahu ayat 25 ni, kena tengok ayat nombor 24. Okey, kalau nak tahu doa ni muka surat berapa, okey, tuan-tuan boleh jumpa doa ni pada muka surat 313. Okey, catat. Muka surat 313 pada baris yang ke-10 dengan baris yang ke-11. Doa ayat 25 dan 26 ni berada pada muka surat 313, baris yang ke-10 dengan baris yang ke-11. Kita akan jumpa doa Nabi Allah Musa. Tapi sebelum tu, nak faham kisah Nabi Musa ni, macam mana dia boleh minta doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri? Kenapa? Apa kesulitan dia? Apa masalah dia? Kan? Okey, kena tengok ayat nombor 20, 24. Okey, catat ayat nombor 24. Kalau kita baca pada ayat nombor 24, muka surat 313 di dalam Quran, kita akan jumpa Nabi Allah Musa, Allah pesan kepada dia, "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Nabi Allah Musa ni, Allah telah beri dia satu perintah. Perintah yang sangat berat. Perintah apa? Allah Ta'ala kata, "Izhab, pergilah engkau ila Fir'aun." Jumpa Fir'aun itu. Yang mana Fir'aun itu Allah gelar dia Tagha. Tagha ni maksudnya manusia yang telah melampaui had batasan. Sebab kita pun sedia maklum kan, Fir'aun tu macam mana bunuh orang lelaki, kan, zalim, mengaku dia Tuhan. Lepas tu Musa pula ada kes dia membunuh kaum Fir'aun. Tetapi ni perintah Allah ni perintah Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala kata, kau pergi jumpa Fir'aun, sesungguhnya yang melampaui batas. Nak pergi tak? Ini perintah Allah. Wajib seorang Rasul pergi. Tapi Nabi Allah Musa dia buat apa? Apa dia minta pada Allah? Jadi kalau kita letakkan kisah Nabi Musa, cuba kita letakkan dan compare dengan diri kita. Maksud dia, kalau Nabi Allah Musa, Allah perintahkan dia dengan kewajipan berdakwah. Kalau dengan kita, apa yang kita rasa berat yang Allah wajibkan? Semualah. Contohnya, Allah perintahkan kita untuk kita tunang solat. Contoh. Allah perintahkan kita dengan kewajipan. Betul tak? Allah perintah kita dengan banyak tanggungjawab. Ataupun, kalau memang kita ni kerja kita memang kita menyampaikan dakwah. Jadi kita perlu bekal apa? Apa dia bekalan yang kita nak tunaikan perintah Allah Ta'ala ni? Maka Nabi Allah Musa, dia kata, Rabbi syrah li sadri. Dia kata, Ya Rabbku, lapangkanlah bagiku dadaku. Dia minta ni dulu. Dia minta Allah Ta'ala lapangkan bagi dia dada dia. Yang kedua, baru dia minta, wa yassir li amri. Dan mudahkanlah bagiku urusanku. Dia akhirkan urusan dia, minta dia pemudahkan, dia dahulukan dulu dengan lapang dada. Sebab itu, ada orang mungkin dia minta pemudahkanlah urusan, tetapi dia lupa nak minta lapang dada. Minta lapang dada dulu, baru minta mudahkan urusan. Sebab apa? Okey. Kalau kita tengok dalam kisah Nabi Allah Musa kan, Allah perintahkan dia. Okey, dia nak jumpa Fir'aun. Fir'aun melampaui batas, mengaku Tuhan. Jadi, Musa ni, dia bukan isu pasal ketakutan saja. Bukanlah masalah dia takut ada kes tak.
tapi juga dari sudut macam mana nak dakwah orang yang memang keras kepala, memang takbur, memang melampaui batas. Jadi dia minta Allah Ta'ala lapangkan dada. Lapangkan dada di sini maksudnya kita tahu kan, di dada kita ni itulah adanya hati kita. Itulah kekuatan kita, jiwa kita yang dekat dada. Jadi dekat dada ni ada iman, dekat dada ni lah ada ketenangan, di dada kita ni lah adanya apa? Semua benda adalah di dada. Jadi Nabi Allah Musa ni dia minta Allah Ta'ala berikan dia kekuatan iman, berikan dia padanya hikmah, minta lapang dada, minta Allah Ta'ala sabarkan dia. Sabar dekat dada, betul tak? Tenang dekat dada sebab Nabi Allah Musa ni, kita tahu kan kalau dakwah pada orang keras kepala ni, mungkin orang tu akan ugut, mungkin orang tu akan sakiti hati dia, mungkin orang tu akan kata kita bukan-bukan. Nabi Musa ni dia minta pada Allah. Jadi kalau waktu dia jumpa Firaun nanti, kalau Firaun maki dia ke, Firaun sakiti hati ke dia akan sabar. Nak dakwah ni dia kena sabar. So nak sabar ni terletaknya di mana? Terletaknya di dada. Jadi minta kepada Allah supaya Nabi Allah Musa ni sebenarnya lapang dada dia banyak maksud. Dia banyak supaya penyabar, supaya ada hikmah dalam berdakwah, supaya tidak tergesa-gesa, banyak. Minta lapang dada. Sangat besar. Macam kita juga minta Allah lapangkan dada supaya kita boleh buat amal ni dengan senang, tidak mengeluh dalam apa-apa perkara, tidak kita rasa macam kita rasa kecewa kita rasa kecewa, kita putus asa pada Allah, tak. Kita minta Allah Ta'ala lapangkan dada ni, maksudnya Allah Ta'ala campakkan kesabaran dalam hati kita, Allah Ta'ala bagi kita ketenangan, Allah Ta'ala bagi kita kebahagiaan, mudah nak buat amal dan sebagainya. Lepas tu Nabi Allah Musa baru dia minta wa yassirli amri, mudahkanlah bagiku urusanku. Di sini kita juga belajar. Kalau kita nak buat apa-apa sekalipun, kita tetap kena minta tolong Allah. Walaupun kita usaha, tapi dengan Allah tu kena minta tolong juga. Maknanya kat sini Nabi Allah Musa dia tawakal juga pada Allah Ta'ala ni. Wa yassirli amri, mudahkanlah bagiku urusanku. Maksudnya dia kata, ya Allah tolong aku ya. Tolong aku ya Allah dalam urusan aku nak jumpa Firaun ni. Dia minta tolong Allah. Walaupun tuan-tuan tahu kan, kalau kita nak baca lagi, nak padukan lagi maksud ayat ni nak faham, kita kena baca ayat nombor 23. Tadi saya sebut ayat nombor 24. Kalau kita baca pada ayat 23 sebelumnya, kita akan jumpa. Sebelum Allah Ta'ala perintah Musa jumpa dengan Firaun, Allah Ta'ala telah bekalkan dia apa? Kalau baca ayat nombor 23. Allah Ta'ala kata apa? Linuriyaka min ayatinal kubra. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala bagi Nabi Musa ni 9 mukjizat kan. Antara 2 mukjizat dia yang utama, kita tahu kan. Tongkat dia boleh bertukar menjadi ular yang besar nanti. Lepas tu dia boleh apa? Dia akan keluarkan warna putih daripada celah ketiak dia kan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu 2 mukjizat ni memang nanti kau dibekalkan kepada kau akan pergi jumpa Firaun, kau akan tunjuk pada dia. Maksudnya Nabi Allah Musa patutnya kalau kita, maksudnya Allah Ta'ala bagi dia senjata lah. Senjata maksudnya mukjizat dia lah. Kan? Tapi kenapa dia masih lagi minta Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong dia? Inilah kita kena belajar. Walaupun kita dah cukup ilmu nak sampaikan ke, walaupun kita dipandai bercakap ke, kalau kita nak dakwah lah, walaupun kita ada segala-gala bekalan, tidak. Mesti kita juga kena minta Allah Ta'ala tolong kita. Tiru macam Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Wa yassirli amri, mudahkanlah bagiku urusanku. Boleh, doa dia umum. Dalam apa saja urusan. Kalau kita nak solat, berat. Tapi kalau Allah tak bagi kekuatan, solat tak kita? Kita jadi kuat solat. Betul tak? Nak baca Quran ni berat ni. Walaupun Quran tu depan mata, walaupun kita pandai mengaji, tapi nak buka Quran, bukan senang ya. Tapi minta tolong pada Allah. Minta Allah lapangkan dada, minta Allah Ta'ala memudahkan segala urusan. Bukan senang tau. Kita nak tegur anak-anak kita yang dah membesar panjang. Betul tak kan? Dia maki kita pula kadang-kadang, dia lawan kita. Kita sampai
Sakit hati ibu kau cakap macam tu. Betul tak? Kadang-kadang. Betul tuan-puan. Kadang-kadang kalau orang lain marah kita tak apa lagi. Ni kalau anak kita lawan cakap kita, anak kita tak dengar cakap kita, ya Allah. Tapi doalah banyak-banyak dengan doa ini. Moga-moga kita terus bagi nasihat dekat anak-anak kita, ahli keluarga kita kan. Minta Allah tolong kita mudahkan urusan. Allah mudahkan urusan. Minta tolong Allah Azza wa Jalla. Seperti mana kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, kita ambil ayat 25 sampai ayat nombor 26. Okey, dah selesai untuk Nabi Allah Musa yang minta lancarkan lidah tu tak apalah. Yang ni kemudian nanti kita ulas. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu kenapa dia minta lepaskan lidah dia tu, tuan-tuan kena ikut kisah Nabi Allah Musa. Macam malam ni insya-Allah kita sambung lagi kisah Nabi Allah Musa. Okey, dapat dua maklumat ni faham. Kena faham dulu situasi macam mana doa ini dilafazkan. Kalau tuan-tuan boleh ingat kisah Musa tu, ingat ayat-ayat sebelum tu, senang nanti. Waktu kita berada pada situasi yang macam ni, ataupun kita berada di mana-mana pun, kita mudah ada penghayatan tu. Sebab kita tahu doa ni dibaca waktu bila dan keadaan yang bagaimana. Okay, moga-moga kita dapat manfaat untuk untuk doa yang ke-8 pada pagi ini. Secara tak langsung, kita telah mencontohi para Nabi alaihimussalatu wassalam. Kan? Nabi tu. Kan? Tapi tetap doa pada Allah. Tetap minta tolong pada Allah. Menunjukkan bahawa walaupun dia Nabi, mereka lemah. Sebab kita manusia. Kita dengan Nabi ni sama. Dari sudut pangkat manusia. Nak menunjukkan bahawa kita memang perlukan Allah. Kita memang perlu bergantung kepada Allah. Kita banyak kurang. Cuba tuan bayangkan ya. Macam kisah Nabi Yunus tadi kan. Kalau Nabi Yunus dia cakap dia orang yang melakukan kezaliman. Kita ni macam mana? Agak-agak kita ni macam mana? Kita banyak tak zalim? Kalau kita ni memang patut pun baca doa ni banyak kali pun. Inni kuntu minal zalimin. Inni kuntu minal zalimin. Berbanding dengan Nabi Allah. Dengan Nabi Allah Yunus. Tapi para Nabi ni dia tahu. Dia tahu dia nak cari kesempurnaan sebagai hamba macam mana. Jadi kita belajar daripada kisah-kisah para Nabi. Dalam mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala keluarkan kita daripada kesulitan pandemik ini khususnya. Mungkin ada yang dalam keadaan yang kesempitan. Ingat, kita ada Allah. Kita ada Allah. Ya. Orang yang ada harta pun dapat daripada Allah. Ingat, jangan lupa tu, pergantungan kita dengan Allah tu kena kuat. Kena kuat. Okey? Kena kuat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita menjadi orang yang banyak mengakui inni kuntu minadh zalimin. Kita minta Allah Ta'ala lapangkan dada kita selalu dan kita minta Allah Ta'ala permudahkan urusan kita insya-Allah. Baik, saya berhenti di sini. Jadi saya tengok ada tak persoalan jika ada di chat ni sekejap. Saya. Okey. Lepas tu saya akan tengok dekat FB jap. Okey, tak ada soalan. Ada soalan secara verbal tak? Saya tengok dekat FB ada tak soalan ditanya. Ustaz? Ya. Ini Kak Anis ya? Ustaz, doa Nabi Musa ini ada akibatnya sebab dia ni ada lisp. Yakni masa kecil dulu dia ada makan arang ya. Jadi dia punya percakapan tu macam ada terhindar sikit. Sebab tu dia minta pertolongan dengan brother dia, Nabi Harun, yang pandai berpidato dan berbicara untuk meneman dia. Is that also the same the reason that dia baca doa ini sebab keadaan percakapan dia tu ada macam terhindar sikit lah. Okey.
Maafkan saya jika saya katakan bahawa apa yang kita dengar selama ni kerana dia ada termakan arang ke bara api tu, sebenarnya itu adalah cerita Israiliyat. Sebenarnya kenapa lidah dia itu Nabi Allah Musa ni dia kenapa dia minta Allah Ta'ala lancarkan lidah dia, sebenarnya tiada berkaitan dengan dia makan bara api tu. Sebenarnya yang kita duk dengar sebab dia pernah masa duduk kat rumah Firaun kan, dia pernah tarik janggut Firaun tu. Betul tak? Lepas tu Firaun nak bunuh dia, isteri dia cakap apa? Abang janganlah bunuh dia. Kan? Dia tu kecil lagi, dia tak tahu apa-apa, cuba uji dia. Letakkan bara api dengan susu. Mana dia akan pilih? Lepas tu Nabi Allah Musa memilih makan bara api, sebab itulah dia tidak boleh lidah dia jadi macam tidak lancar untuk dia bercakap kan. Sebenarnya, maafkan saya, sebenarnya ia tidak berdasarkan kepada fakta daripada Quran dan juga daripada hadis. Itu sebenarnya adalah cerita Israiliyat. Yang sebenar-benarnya Al-Quran ada beri jawapan kenapa lidahnya tidak lancar. Sebenarnya jawapan dia sebenarnya mudah je. Kenapa dia minta lidah dia, kenapa dia minta lancarkan lidah dia? Sebab kalau kita tahu cerita Nabi Allah Musa, dia ni ada banyak, dia kan pernah buat kes sebelum ni. Dia pernah buat kes yang mula-mula dia pernah membunuh kaumnya Nabi Allah, kaum Firaun. Sebenarnya macam ni. Jawapan dia mudah je Kak Anis. Quran bagi tahu jawapan tu. Cuma jawapan tu dia disebut secara tersirat lah. Dia sebenarnya macam kita kan. Ramai tak orang yang macam ni, kita kalau bercakap depan orang public, ada takut tak? Kita ada, walaupun kita pandai bercakap, petah bercakap macam mana pun, ada banyak ilmu macam mana pun, tapi kadang-kadang kita takut juga. Takut ni, kalau kita takut, lidah kita jadi apa? Kalau kita nervous. Ya, sebenarnya dia minta lancarkan lidah dia tu, sebenarnya dia dikaitkan dengan perasaan takut. Bayangkan. Firaun tu kalau kita baca sejarah dia, sebab tu kita faham cerita sejarah dia, dia bunuh orang, dia bunuh Bani Israel. Sebab tu saya kata kalau siapa ikut kepada Nabi Musa tu dah akan tahu. Betul tak? Lepas tu Musa pernah membunuh kaumnya Firaun. Dia tu dia lagi dekat Madian tu. Jadi sebenarnya dia sebenarnya diminta kepada Allah supaya lancarkan lidah tu sebenarnya kerana dia takut nanti waktu dia jumpa Musa, nak berhadapan dengan Musa, lidah dia jadi macam, dia sebenarnya dikaitkan dengan takut. Sebenarnya dia sebenarnya disebabkan takut tu, kalau kita takut ni sebenarnya kita pun tak jadi cakap macam ni lah. Macam kita contohkan, kalau macam kita sendiri, kalau macam isteri kan, dia nak cakap kat suami dia. Macam isteri, dia nak tegur suami dia. Contohnya, suami dia ada buat salah lah, contoh kan. Contohnya macam suaminya tidak solat lah, contoh. Kita tahu suami kita digarang. Kan, dia boleh penampar ke apa. Macam mana kita nak cakap dekat suami tu? Macam ni agak-agak. Kita pun jadi macam, nak cakap tak nak cakap ni. Kita pun jadi kaku nak cakap kan. Kita takut nak cakap. Sebenarnya itulah situasi Musa. Sebenarnya dia takut nak bercakap tu, lidah dia jadi tak lancar tu sebenarnya. Dia minta Allah lancarkan dia kerana dia ada kaitkan dengan takut. Dengan takut, dadanya jadi sempit. Dalil dia, okey catat. Dalil dia pada surah Syu'ara ayat nombor 12 sampai ayat nombor 13. Begitu juga dengan surah Al-Qasas ayat 33 sehingga ayat nombor 34. Ayat surah Al-Qasas ayat 33 sampai 34, surah Asy-Syu'ara ayat 12 sampai 13, kita akan jumpa jawapan. Apa kaitan dengan lidah dia dekat surah Taha tu?
bukan sebenarnya kerana dia telah termakan bara api. Itu cerita yang kita duk canang dari dulu. Sebenarnya kalau kita faham tadi itu, kita pun akan setuju. Betul kan? Kita nak tegur orang ni pun kadang-kadang, semua salah nak tegur orang. Kita tahu dia marah, kita tahu dia kejam kan. Sekejap lagi kena tempeling ke, kena apa kan. Jadi baik-baik tak cakap lah. Tapi tak boleh tak cakap. Sebab ini adalah dakwah. Kena cakap juga kepada Fir'aun. Macam dia dahsyat macam mana, teruk pun kau kena cakap. Sebab itu dia minta lancarkan lidah dia. Sebenarnya dikaitkan dengan ketika dia jadi takut. Sebab tu dia minta Allah lapangkan dada dia tadi tu. Kan tadi minta lapang dada, udah urusan baru minta lancar lidah kan? Ya. Sebab dia dikaitkan dengan dada tadi. Maksudnya kalau dadanya sempit, dia jadi takut ke, kan? Dan sebagainya menyebabkan nanti dia, nak cakap ke tak nak cakap? Dia lidah ni akan menjadi macam kita kaku lah. Kaku nak bercakap. Itulah sebenarnya sebab dia minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala lancarkan lidah dia. Kalau nak tahu jawapan ada kaitan dengan kisah lidah dia kaku tadi tu, disebabkan dia takut, ada pada surah Syu'ara ayat 12 sampai 13 dan juga suratul Qasas ayat 33 sampai 34. Suratul Qasas ayat 33 sampai 34. Okey. Itu jawapan Ustaz, dia, Kak Anis. Ya. Ustaz, ada tak dia minta pertolongan abang dia, Nabi Harun Ada. untuk meneman dia. Bukan untuk berpidato dengan Firaun, tapi just to give support, moral support. Ya. Memang betul jawapan tu Kak Anis. Sebab kalau waktu kita baca dekat surah sama, surah Taha, dia memang cakap pada ayat nombor 29 tu. Ayat nombor 29, dekat surah sama doa Musa tadi, waktu dibaca dekat ayat nombor 29, dia kata, dia minta, dia kata, waja'alli waziran min ahli. Ayat 29 surah Taha tadi, Nabi Musa kata, dan jadikanlah bagiku seorang penyokong daripada keluargaku. Lepas tu Harun akhi, Harun saudaraku. Lepas tu Allah Ta'ala kata, ushdud bihi azri, libatkanlah dia dalam urusanku. Okey. Kalau kita baca ayat tu, tidak ada ayat, wallahu ta'ala alam, tidak ada ayat yang mengatakan bahawasanya Harun ni lidahnya sekian, tidak. Sebenarnya dia minta pada Harun tu sebab ialah kuatkan dakwah dia. Tapi bukan dikaitkan dengan lidah dia tadi tu. Tapi lidah dia tadi tu sebenarnya dikaitkan dengan dada dia. Maksudnya kalau dia takut, kalau dia cemas, nervous, nanti akan impact pada lidah. Ya, kalau kita betul. Saya melalui benda-benda macam tu. Kita nak live kat TV, nak live dekat radio ni kan, kadang-kadang walaupun kita ni dah bersedia 200%, tapi kalau live tu, ya Allah, jadi nervous. Nervous tu menyebabkan lidah kita jadi kaku. Itulah jawapannya sebenarnya. Wallahu ta'ala. Tapi betul Kak dia cakap itulah. Jadi Nabi Harun ini is the elder brother. No. Sebab no. Begini. Mungkin Kak dia terkejut kot. Dan sebenarnya no, because kalau younger brother kan Firaun bunuh semua bayi-bayi lelaki pada masa Nabi Musa kan. Jadi kalau younger brother mungkin dia tak hidup. So maybe Harun ini the older brother sebelum perintahnya membunuhkan semua bayi-bayi lelaki. Sebenarnya kita pun tak tahu sebenarnya. Dia perkara yang Allah Ta'ala tidak jelaskan pada kita. Mungkin Harun juga terselamat. Kita tak tahulah. Kita tak tahu cerita dia. Sebenarnya tak tahu jugalah sebenarnya sama ada dia adik kepada Harun Musa ke, abang ke, wallahu ta'ala alam lah. Tapi fakta yang tak boleh ditolak, memang Harun tu dia adalah saudara Musa dan memang dia dijadikan orang sokongan dia. Itu betul. Seperti mana yang Kak Adi cakap tadi tu, memang betul. Tapi dari sudut latar belakang tu saya tak
saya tak bolehlah kata secara muktamad. Wallahu ta'ala dekat situ. Kak Ni faham kan? Ya. Terima kasih Ustaz. Maksudnya kenapa saya tak berani bagi jawapan, sebab sebenarnya kita tak ada fakta pun yang boleh mengatakan secara muktamad dia tu abang ke, dia tu ataupun adik. Kalau macam Musa ada kakak, ya kita boleh cakap. Sebab Musa dia ada kakak. Sebab dalam Quran sebut dalam surah Taha, dalam surah Qasas, memang sebut kakak dia pergi tengok dia waktu dekat istana Firaun tu, ikut dia diletaklah. Itu kita boleh jawab sebab ada ayat sebut. Tapi kisah Musa ni kita tak tahu asal usul, tiba-tiba ada Harun, betul tak? Kan? Itu isu dia. Kita tak tahu latar belakang Harun ni daripada kelahiran dia. Tiba-tiba kita tahu Harun ni watak dia ada. Maksudnya kisah kelahiran Harun ni Allah Ta'ala tidak cerita. Oleh sebab itu dia di bawah tajuk perkara yang Allah Ta'ala tidak jelaskan. Oleh sebab itu kita tidak boleh bagi jawapan secara muktamad. Tetapi fakta yang tak boleh ditolak, ia memang adalah saudara kepada Musa. InsyaAllah. Nanti kita sambung lagi pada kelakar datang ya. InsyaAllah. Moga-moga dapat manfaat. Terima kasih kepada yang bertanya, yang memberikan pandangan dan sebagainya. Jadi dekat FB saya tengok tidak ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tanya boleh? Boleh. Okey, pasal nak doa Nabi Musa ni ada yang bagi betul lama lah. Untuk anak yang speech delay, kita kena baca dekat air surah doa ni, lepas tu bagi anak tu minum. Boleh amalkan tak Ustaz? Secara umum Al-Quran tu dia adalah syifa lah. Quran ni dia adalah ubat. Dia semua ayat tu. Ayat Quran ni dia adalah syifa, dia adalah ubat. Saya nak kata dia tak boleh pun, tak boleh juga sebab Quran ni dia adalah syifa, dia adalah ubat sepenuhnya. Jelas kan? Usahalah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan dengan keyakinan kita. Dia sebenarnya ayat Quran ni semua ubat. Dia ada yang paling utama syifa dari sudut rohani. Itu paling besar sekali untuk hati. Lepas tu sifat untuk jasmani. Tapi kalau nak ubat juga, yang paling jelas sekali adalah suratul Fatihah. Dekat situ sebenarnya. Yang paling jelas ada dalil. Tapi boleh baca je kan, boleh juga kan? Tak payah nak ada air lah macam air Yasin semua tu. Perlu ke sebenarnya? Air tu ada dibuat oleh salafus soleh lah. Air tu je lah paling last sekali. Air tu. Wallahu ta'ala alam. Ada di kalangan sahabat tak saya, memang dia jampi guna air. Itu je lah paling last sekali. Tapi kalau nak tanya ayat mana yang ada dalil yang jelas adalah suratul Fatihah. Itu jangan lupa. Al-Fatihah itu dalil yang sangat jelas boleh digunakan sebagai ruqyah. Seperti mana ditunjukkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik, saya kena berhenti di sini pasal saya ada satu lagi kelas 10.30. Jadi nota boleh dapatkan di link Google Drive seperti mana telah saya nyatakan. Terima kasih kepada rakan-rakan di FB Academy. Saya tengok tadi tidak ada soalan, mohon maaf kalau ada soalan saya tak dapat nak jawab. Pada tuan-tuan dan puan-puan juga, barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz.